Apakah menentang pencetus isu 3R bermakna tidak cukup Melayu? Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengucapkan selamat menyambut perayaan Songkran kepada seluruh masyarakat Siam di Malaysia. Dalam pada itu, beliau menyatakan tekad untuk menoktahkan taktik adu domba perkauman sebagai alat mendapat sokongan politik di negara ini. Kunci kepada perpaduan kaum yang kita kecapi selama ini adalah saling menghormati yang menjadi salah satu unsur penting dalam membangunkan Malaysia madani. Kerajaan akan berusaha memelihara negara dan rakyat daripada terjerumus ke dalam kancah konflik perkauman sempit serta meletakkan notah terhadap usaha pihak yang menggunakan politik identiti untuk memecah belah masyarakat, kata Anwar di Facebook beliau. Bersempena dengan sambutan Hari Songkran ini, beliau menyeru kepada seluruh rakyat Malaysia keturunan Siam untuk sama-sama dengan rakyat Malaysia yang lain bersatu hati serta berkongsi tujuan dan tekad mengekalkan perpaduan dan kerjasama bagi membangunkan negara. Dengan itu, kita akan sama-sama membawa Malaysia menuju sebuah negara bangsa yang maju dan sejahtera, tegasnya. Demikian iltizam Ketua Eksekutif Malaysia yang bukan hanya Perdana Menteri untuk kaum Melayu tetapi Perdana Menteri untuk seluruh rakyat Malaysia. Tiba-tiba sayup-sayup kedengaran suara seorang individu yang dirujuk oleh Free Malaysia Today sebagai penganalisis bahawa pengerusi Pakatan Harapan itu tidak mempunyai pilihan selain dilihat sebagai pro-Melayu jika mahu menarik pengundi Melayu dalam pilihan raya negeri. Menurut Fellow Majlis Profesor Dr. Jeniri Amir, Anwar akan menempuh perjuangan sukar dalam usaha memenangi hati orang Melayu terutamanya apabila Perikatan Nasional menjadi pilihan berdaya maju bagi sesetengah pihak. Bagi menarik undi Melayu, Anwar tiada pilihan lain selain dilihat sebagai pro-Melayu dan pro-Bumi Putera. Jika tidak, orang Melayu akan rasa terpinggir dan itu akan memburukkan kedudukannya, katanya dipetik Free Malaysia Today. Jeniri berkata kebanyakan orang Melayu tidak menyukai Anwar dan Pakatan Harapan disebabkan DAP, sebuah parti komponen gabungan itu yang tercemar imejnya selama ini. Beliau perlu ambil lebih banyak risiko menangani isu melibatkan orang Melayu dan menerajui perjuangan Melayu jika beliau mahu meraih lebih banyak undi, katanya seperti dipetik. Sebenarnya kita tidak perlu pendapat penganalisis yang skop pemikirannya seumpama aliran air bersih yang tersangkut di pembentungan najis. Bukan Pakatan Harapan yang mesti jadi hipokrit demi meraih undi Melayu, tetapi orang Melayu yang harus disedarkan bahawa mengundi Pakatan Harapan tidak menjadikan mereka kurang Melayu atau derhaka kepada Melayu. Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Tuanku Muhriz Tuanku Munawir selepas mempengerusikan Majlis Raja-Raja ke-260 pada 30 November tahun lalu, bertitah agar dihentikan hasutan perkauman dan agama. Sebaliknya, Majlis Raja-Raja Melayu menggesa kerajaan baharu menyemai semangat kebersamaan dalam kalangan rakyat Malaysia. Beta berharap supaya tiada lagi pemimpin yang membangkitkan isu perkauman atau agama dengan tujuan untuk menghasut masyarakat. Beta menyeru kepada kerajaan baharu untuk memupuk semangat kebersamaan atau spirit of togetherness dalam kalangan rakyat Malaysia yang mempunyai pelbagai agama, bangsa dan budaya, titah baginda. Justru apa yang dilakukan oleh Perdana Menteri dan seluruh ahli kabinetnya adalah selari dengan titah Majlis Raja-Raja Melayu dan tidak lebih dan tidak kurang. Malah bagi yang masih degil ingin memporak-perandakan hubungan baik antara kaum dalam negara ini, tugas itu dipegang oleh Polis Diraja Malaysia PDRM yang telah menubuhkan pasukan khas bagi menyiasat kes melibatkan penghinaan terhadap agama, kaum dan institusi diraja atau secara ringkas dikenali sebagai 3R. Menurut Setiausaha PDRM, Datuk Nursiah Saaduddin, pasukan itu yang ditubuhkan pada 22 Mac lalu diketuai Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah JSJ dan dikenalikan unit siasatan jenayah terkelas sebahagian D5 JSJ. Objektif pasukan khas ini adalah memastikan siasatan dijalankan dengan segera dan hasil siasatan dikemukakan ke pejabat peguam negara dalam tempoh 7 hari menurutnya dalam kenyataan. Nursiah juga menasihati orang ramai agar tidak memuat naik gambar, video sensitif dan perkara yang melangkaui aspek 3R sehingga menyebabkan fitnah serta mengundang kemarahan masyarakat. Beliau menasihati orang ramai agar menggunakan media sosial dengan bijak terutama yang menyentuh isu 3R bagi menjamin keharmonian dan perpaduan masyarakat berbilang kaum serta agama terpelihara. Sebarang bentuk penularan berita palsu berkecenderungan menghasut atau ugutan yang boleh menyebabkan kegentaran awam melalui platform media sosial akan diambil tindakan undang-undang di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta Hasutan 1948 serta kesalahan yang termaktub mengikut kanun keseksaan, tegasnya. Justru sebaik-baiknya penganalisis politik jangan terlebih sudu daripada kuah.
Agak-agaklah jika hendak menasihati kerajaan sedia ada pun. Untuk berkata Anwar perlu dilihat pro-Melayu demi memenangi undi Melayu amat dangkal. Ia umpama menggalakkan lagi pencambahan benih kebencian dalam isu yang mengandungi unsur 3R. Bukan itu sahaja, ia counterproduktif terhadap usaha kerajaan untuk menarik pelabur-pelabur asing berniaga di negara ini. Kita lihat sahaja parti politik yang kononnya mengaku pro-Melayu dan Islam. Apa yang mereka lakukan selain memasukkan ratusan juta ringgit ke dalam akaun parti? Bagi penganalisis dan pemimpin politik, sila lihat gambar yang lebih besar. Ingat, rakyat sentiasa memerhati.